وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. Terima kasih sekali lagi saudara pengacara majlis. Akan tugas saya pada petang pagi yang mulia ini memberi laluan untuk saya berada seketika di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ulangan, kita sekarang berada dalam satu suasana bual bicara apa kata generasi Y mengenai banyak tajuk yang akan kita kupas pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah saya di atas pentas tidak kesorangan. Saya ditemani oleh 4 generasi, 4 golongan yang mewakili generasi Y yang akan mengutarakan suara generasi Y pada hari ini dan masa hadapan insyaAllah. Dan sebelum saya pergi jauh dengan soalan-soalan bersama dengan 4 panel yang kita pilih pada pagi yang mulia ini, ingin saya perkenalkan terlebih dahulu 4 panel yang terpilih ini yang merupakan wakil daripada adik-adik kita daripada setiap institusi yang ada pada pagi ini. Baik, panel kita yang pertama ingin saya perkenalkan saudari Christine binti Gustin, ya. Mengikuti Fakulti Pertanian Lestari di Universiti Malaysia Sabah Sandakan dalam bidang ijazah sarjana muda Sains Pertanian dalam bidang pengeluaran tanaman tahun yang kedua. Ahli Persatuan Mahasiswa dan Mahasiswi, berasal daripada Kota Kinabalu tapi membesar di daerah Tawau. Cita-cita beliau amat besar sebagai seorang pensyarah dalam bidang pertanian. Berikan tepukan. Panel kita yang kedua, Cik Rumiati binti Nasar, mewakili tuan rumah ILP, Institut Latihan Perindustrian. Tidak lain tidak bukan peserta ini ataupun panel ini ialah Rumiati binti Nasar dalam jurusan Teknologi Telekomunikasi semester 1 baru tahun pertama di Institut Latihan Perindustrian Sandakan, berasal daripada Tawau, bercita-cita menjadi seorang juru teknik telekom yang berkemahiran. Berikan tepukan. Baik, panel kita yang kedua mewakili kaum lelaki daripada Gen Y, saudara Mizar Syahrizman bin Parlat, berasal daripada daerah Tawau, sedang mengikuti ijazah sarjana muda Sains Pertanian Pengeluaran Tanaman di Universiti Malaysia Sabah tahun kedua dan semester yang keempat. Exco Kebajikan dan Khidmat Mahasiswa Majlis Perwakilan Pelajar UMS sesi 2015-2016, menyertai delegasi Bayu ke Tanah Malaya Majlis Perwakilan Pelajar UMS pada minggu lepas baru saja, dan bercita-cita memiliki dan menjadi pemilik syarikat pengeluaran tanaman terbesar di Malaysia. Ya. Berikan tepukan di atas cita-cita besar yang dimiliki oleh saudara panel kita yang ketiga. Baik, panel kita yang keempat. Ya. Allah. Saudara Mazlan bin Amran, berasal daripada daerah Sandakan, mengikuti kursus pelancongan dan pengembaraan College Community Sandakan semester akhir. Kita doakan insyaAllah. Bercita-cita untuk menjadi seorang General Manager, pengurus besar di sebuah hotel. Kita doakan insyaAllah. Baik, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita sekali lagi berada dalam satu suasana bicara bual mengenai satu tajuk yang cukup besar sebenarnya untuk mereka kongsikan, patriotisme. Kalau diukur dari segi umur, dari segi pengalaman hidup mereka yang dikenali sebagai generasi Y, generasi belia wanis. Ya, kalau kita tengok negara kita, negara Malaysia sudah hampir mencapai tahun kemerdekaannya mencecah 59 tahun. Dan mereka rata-ratanya lahir selepas 40 tahun kemerdekaan. Adakah mereka
berkeupayaan, berkongsi tajuk yang cukup besar ini yang sering diutarakan oleh generasi yang terlebih awal daripada mereka. Namun sebelum kita pergi kepada tajuk-tajuk yang akan saya kongsikan dengan panel-panel ini, tuan-tuan dan puan-puan, ada baiknya kita mengupas sedikit sebanyak apa yang dimaksudkan dengan generasi Y itu dan generasi-generasi yang dikatakan yang ada kaitan dengan generasi Y. Kalau kita tengok, para hadirin yang dihormati sekalian, dalam sebuah buku karangan Grow Up Digital yang telah dikarang oleh seorang sarjana barat, Don Tapp Scott. Dalam buku ini beliau telah menjelaskan dan mengklasifikasikan kelompok generasi dalam kumpulan umur tertentu. Dan dalam buku Grow Up Digital yang dikarang oleh beliau ini, beliau telah membagikan lebih kurang 5 generasi yang kalau kita tengok, yang pertama dikenali sebagai pre-baby boom, lahir pada tahun 1945 dan sebelumnya, ataupun dalam ringkas katanya lahir dalam era-era perang Jepun. Kemudian yang kedua, beliau mengkategorikan generasi dalam masyarakat dunia global ini, the baby boom, lahir antara 1946 sehinggalah 1964, ataupun dalam lingkungan 52 tahun hingga 70 tahun, dan ini diwakili hampir 16% masyarakat di dalam negara kita Malaysia. Manakala yang ketiga, the baby boost antara lahirnya 1965 hingga 1976, dan generasi ini dikenali sebagai generasi X yang lingkungan 40 tahun hingga 51 tahun, dan ia mewakili hampir 21% daripada keseluruhan penduduk negara kita di Malaysia. Yang keempat, the echo of the baby boom, lahir antara 1977 sehingga 1997, dan ini kata beliau adalah merupakan generasi yang dikenal sebagai generasi Y, yang saya kira rata-rata yang hadir pada hari ini di kalangan pelajar-pelajar kita dan para panel yang saya hitung tadi lahir antara mereka ada yang tahun 95, 97, maka ini dikategorikan sebagai generasi Y yang mewakili umur di antara 19 tahun hingga ke 39 tahun, mewakili keseluruhan penduduk Malaysia 21%. Manakala generasi yang seterusnya yang dikenali sebagai generasi Z, Generation Net, lahir antara 1998 hingga kini dikenali sebagai generasi Z. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, sejelasnya kita sudah nampak bahawa generasi yang ada di hadapan ini, panel yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan yang akan mengupas tajuk-tajuk besar yang kita sediakan pada pagi ini, pastinya lah mereka adalah generasi yang mewakili generasi Y. Baik, bila saya sebut tadi generasi, ya, panel pertama, panel kedua, panel ketiga dan keempat seterusnya, kalau kita berbicara tentang patriotisme, satu tajuk yang cukup besar, dan saya katakan pada peringkat awal tadi, mereka adalah lahir daripada golongan selepas 40 tahun kemerdekaan. Apakah mereka mampu berkongsi kefahaman tentang patriotisme ini? Mereka mampu menerjemahkan dengan pengalaman, dengan usia yang mereka agak cetek ini. Namun saya berkeyakinan dengan ada jiwa yang besar di hati-hati para panel ini, mereka mampu mengupas apa yang dimaksudkan dengan patriotisme. Baik, kita pergi kepada ulasan ataupun kefahaman yang ada pada panel yang pertama. Silakan Puan Cik Kristi. Terima kasih Tuan Moderator. Salam perpaduan dan salam satu Malaysia para hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi ini. Sebelum saya memulakan forum pada pagi ini, seperti yang Tuan Moderator katakan tadi, adakah kami generasi Y yang berada di hadapan ini layak untuk bercakap mengenai semangat patriotism ini? Kerana di luar sana terdapat banyak sangat pandangan yang mengatakan generasi Y tidak mempunyai ataupun semangat patriotisme mereka itu sangat rendah jika dibandingkan dengan orang-orang lama. Contohnya orang yang lahir sebelum kemerdekaan. Kita terus kepada tajuk utama kita pada hari ini, iaitu semangat patriotisme. Sebenarnya secara umumnya kita tahu semangat patriotisme ini
didefinisikan sebagai semangat cinta kepada tanah air dan juga sanggup berkorban untuk tanah air. Tetapi pada pandangan saya, semangat patriotisme ini juga merangkumi aspek nilai menghormati perlembagaan dan undang-undang serta bangsanya yang sehati sejiwa dalam melindungi dan membangunkan negara untuk mencapai wawasan 2020. Sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian, semangat patriotisme ini haruslah ada pada setiap warga negara, khususnya generasi Y, sebagai tanda menghormati dan menghargai segala jasa yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian, saya tertarik dengan semangat patriotisme yang telah ditunjukkan oleh rakyat Jepun itu sendiri. Melalui keadaan itu saya terfikir-fikir, mengapakah semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Jepun itu amat tinggi jika dibandingkan dengan semangat patriotisme yang ada pada negara-negara lain? Melentur bulu biala dari rebungnya, hadirin dan hadirat sekalian. Di sini kita dapat mencontohi cara pemupukan semangat patriotisme rakyat Jepun, yaitu memupuk semangat patriotisme ini daripada peringkat kecil lagi, yaitu melalui beberapa cara. Yang pertama yang mampu kita lakukan adalah melalui teladan itu sendiri, di mana generasi-generasi sekarang memperlihatkan perbuatan ataupun semangat patriotisme itu kepada generasi-generasi baru, agar generasi-generasi baru ini mampu mengikuti segala tingkah laku yang telah ditonjolkan oleh generasi yang terdahulu. Yang kedua adalah melalui pendidikan. Hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya semangat patriotisme ini haruslah dijiwai sepenuhnya, bukan sekadar simbolik sahaja. Misalnya, kita hanya mengibarkan jalur gemilang dan menyanyikan lagu kebangsaan tanpa tahu apa arti sebenarnya yang kita lakukan itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, saya percaya melalui pendidikan ini, para pelajar mampu mempelajari segala ilmu tentang pembentukan Malaysia, sejarah-sejarah Malaysia. Dari situ akan timbulnya semangat patriotisme itu sendiri, hadirin dan hadirat sekalian. Yang terakhir, saya yakin dengan adanya bimbingan orang-orang lama, saya yakin semangat patriotisme ini mampu dipupuk melalui penceritaan dan pengalaman. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita berfikir sejenak. Jikalau bukan bangsa kita sendiri yang mencintai negara kita, siapa lagi? Sekian. Terima kasih Benal. Ya. Semangat patriotisme yang dipaparkan oleh beliau, ya, bukan setakat mengibar bendera, tapi dengan nilai-nilai murni. Kita tengok pula panel yang kedua, apa pemahaman beliau yang mewakili generasi Y yang lain mengenai patriotisme. Silakan. Tes mic. Tes mic. Terima kasih kepada Tuan Moderator sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya bersetuju dengan pemahaman yang disampaikan oleh saudari Christine sebentar tadi mengenai tentang patriotisme. Pada pandangan saya dan pendapat saya mengenai tentang patriotisme ini merupakan semangat cinta akan negara. Dan kita sebagai generasi Y maupun anak-anak yang masih bersekolah rendah di peringkat sekolah menengah dan pelajar-pelajar institut, apa sebenarnya usaha ataupun langkah kita untuk memupuk semangat patriotisme dalam diri kita? Dan apa sebenarnya kepentingan semangat patriotisme ini dalam diri kita? Saya ingin berkongsi beberapa usaha ataupun langkah-langkah untuk memupuk semangat cinta akan negara. Yang pertama adalah di peringkat sekolah. Ketika di sekolah rendah lagi, guru-guru telah memainkan peranan penting untuk memupuk semangat cinta akan negara. Sebagai contoh, ialah guru-guru mengadakan program Bulan Kemerdekaan. Contohnya, iaitu program choir, tandingan menyanyi lagu kebangsaan, dan anak-anak juga dilatih untuk melukis maupun mewarna bendera Malaysia.
Hal ini secara tidak langsung mampu menyentuh semangat cinta akan negara dalam diri masyarakat. Seterusnya, peranan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting untuk anak-anak. Ketika bulan kemerdekaan, ibu bapa perlulah mengibarkan bendera Jarur Gemilang bersama anak-anak. Dan ibu bapa perlu juga bijak untuk mengambil kesempatan yang ada. Contohnya ketika waktu cuti persekolahan. Ibu bapa perlulah membawa anak-anak untuk melawat tempat-tempat bersejarah. Contohnya di negeri Melaka. Selain dari itu, pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang penting. Contohnya mengadakan atau merencanakan program-program kemerdekaan seperti filem Bukit Pulau, di mana hal ini menekankan tentang semangat kemerdekaan. Dari segi pendidikan pula, wajarlah jika Kementerian Pendidikan menekankan bahawa subjek sejarah merupakan satu subjek yang wajib lulus untuk SPM. Kerana apa? Kerana dengan sejarah inilah generasi Y mampu mengenali tokoh-tokoh yang berjuang ketika dahulu sehingga kini ianya menjadi satu tonggak untuk masyarakat mencintai negara, terutama sekali generasi Y. Selepas itu, kepentingan apa yang akan kita dapat dengan semangat cinta akan negara ini. Pertama yang kita mampu untuk peroleh adalah negara yang aman dan damai. Negara akan berada dalam keadaan yang aman, kita mampu untuk melakukan aktiviti seharian dengan tanpa ada rasa takut ataupun rasa tidak selesa, takut ada pergangguan. Contohnya macam di negara-negara luar yang bergolak, mereka tidak mampu macam kita ni, hari-hari datang kelas, belajar, jumpa kawan-kawan, jumpa tenaga pengajar yang lain, pencara-pencara. Mereka tidak mampu. Sebab apa? Keluar dari rumah kadang-kadang menimbulkan, kadang-kadang akan berlaku pergolakan. Sebabkan pergolakan tu mereka ada perasaan macam tidak yakin untuk keluar daripada rumah, tidak yakin untuk keluar, tidak yakin untuk dari segi pendidikan itu tidak mampu. Pendek kata ada perasaan takut sebab pergolakan yang terjadi. Selain itu juga dengan kepentingan semangat cinta akan negara, kita mampu memupuk perpaduan kaum. Kita berkomunikasi dengan pelbagai kaum. Dengan berkomunikasi ini kita mampu mewujudkan keamanan ataupun kita mampu menghormati dan menerima secara positifnya budaya-budaya bangsa lain dan juga agama lain. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Penekanan di atas pelajaran, mata pelajaran sejarah itu sangat penting ya. Apa yang tadi dikongsikan oleh panel yang pertama, yang kedua tadi, bagaimana sejarah, mempelajari sejarah dan memahami sejarah bangsa dan negara itu boleh membantu generasi Y kita memahami konsep dan semangat patriotisme. Kita tengok pula panel kita yang ketiga, bagaimana dan pandangan beliau mengenai semangat patriotisme ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara moderator, tuan moderator di atas berikan peluang untuk memberikan pendefinisian dan kefahaman mengenai apa sebenarnya patriotisme itu. Tapi sebelum saya mula lebih lanjut, izinkan saya berpantun lah tuan moderator, boleh kan? Silakan. Terima kasih, asik. Ya. Tuan rumah sedia, tuan rumah sedia. Masuk ILP, ambil kos Telekom. Assalamualaikum. Ada lagi, siap ha? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Teluk terus ke Muara, niat di hati, buka terusan. Salam Bayu pembuka bicara, Sabah Baju menuju wawasan. Manis sungguh saudara-saudara. Enak dipandang, menyejuk mata. Pemudi maju, harapan negara. Pemuda marah, goncang dunia.
Jadi Tuan Moderator, secara generalnya, secara umumnya kita paham bahawa semangat patriotisme ini adalah semangat kita cinta akan tanah air ini. Di mana kita sanggup untuk memberi sumbangan kepada tanah di mana kita berpijak sekarang. Oleh itu, saya ingin mengambil konsep bahawa patriotisme ini adalah kita sebagai warga negara Gen Y memberikan sumbangan yang maksimum dari pelbagai aspek, tidak termasuklah sains dan teknologi, pembinaan, telekomunikasi dan lain-lain lagi, untuk menunjukkan rasa cinta kita ke tanah air kita ini. Dan itulah definisi patriotisme itu dalam diri saya, dan saya yakin Gen Y pun yang ada di hadapan sini bersama-sama dan memahami sumbangan yang perlu kita berikan kepada tanah air itu adalah satu tunjuk perasaan dan menzahirkan bahawa kita sebenarnya sayang kepada Malaysia. Saya bagi analogi seperti ini. Kita dapat lihat kan ada pokok, kita masuk ILP pun banyak pokok-pokok besar. Kita seperti sebuah pokok. Kita ditanam daripada sebiji benih. Dimasukkan di dalam tanah, dijaga, disemai, disiram, hari-hari dilihat, hari-hari diberi harapan. Tumbuhlah dengan besar agar kau memberi manfaat. Dan akhirnya inilah generasi Y. Sekarang setelah membesar dan akan menerajui tampuk kepimpinan pada masa hadapan. Dengan itu, pokok yang besar ini akan membuahkan hasil, akan menjadi santapan, akan menjadi manfaat kepada orang sekeliling. Dan begitulah saya analogikan warga negara dan generasi Y ini yang begitu patriotik, di mana kami di sini sebenarnya menunjukkan kecintaan dengan memberikan sumbangan yang termampu kami boleh kepada negara. Saya ambil contoh tuan rumah kita ILP. Kita dengar tadi dalam ucapan bahawa ILP telah memenangi Johan dalam pertandingan di Hanoi. Tahniah saya ucapkan, pembanggaan itu sangat membanggakan negara dan mereka dapat mewakili Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Dan siapa yang mewakili Malaysia? Siapa? Kita semua, Gen Y. Itulah tandanya kita sebenarnya sayang akan negara ini. Walaupun kita tidak melalui pahit, perit, kesukaran dalam mencapai kemerdekaan itu. Saya ambil contoh lagi yang paling baru. Siapa ada motor sini? Angkat tangan. Bosku, jangan kau lupa. Kita ambil contoh saudara Khairul Idhampawi yang telah memenangi first podium dalam MotoGP Grand Prix di Argentina. Daripada mat rempit, kita berlatih dan mengharumkan nama di peringkat yang tertinggi di antara bangsa. Dan inilah kita tunjukkan bahawa kita ini sebenarnya membawa negara, tanda kita cintakan akan negara ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, jika anda sedar, dalam setiap mereka yang memberi sumbangan kepada negara, mengharumkan nama negara di peringkat yang lebih tinggi, mereka ada ciri-ciri mereka tersendiri. Mereka ada persamaan. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak perasan, tapi sebenarnya kita tahu. Dan ciri-ciri itu ada dalam diri kita sendiri. Dan saya rasa Tuan Moderator, ciri-ciri itu saya akan jelaskan di pusingan yang seterusnya. Terima kasih Tuan Moderator. Terima kasih di atas penerangan panel kita yang ketiga tadi. Ya, generasi Y. Generasi yang mampu memberikan sumbangan semaksimum mungkin. Dari segi ilmiah, dari segi kemahiran, dari segi kepakaran ke arah pembangunan dan pencapaian cemerlang negara kita Malaysia di peringkat global. Itu perkongsian tadi. Baik, kita tengok apa pandangan pula panel kita yang keempat. Silakan. Okay. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar IPT yang hadir pada hari ini. Seperti apa yang kita tahu, tajuk besar kita pada hari ini ialah patriotisme. Tentu generasi-generasi sekarang hendak tahu apa itu patriotisme.
menurut pandangan saya, patriotisme ni selalu kita dengar dan diwar-warkan tidak hanya pada kemerdekaan sahaja. Patriotisme merupakan satu semangat cinta dan ketaatan seseorang individu terhadap negaranya sendiri. Patriotisme merupakan sesuatu yang abstrak dan ia tidak dapat diukur melalui metrik, tetapi semangat patriotisme ini dapat dilihat melalui tindakan, tingkah laku, perbuatan atau perlakuan seseorang. Segala tindakan dan amalan yang dilakukannya mesti menepati ciri-ciri patriotisme. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana rakyatnya berbilang kaum dan etnik. Meskipun negara telah mencapai kemerdekaan hampir seabad, patriotisme ini masih perlu dalam diri kita agar negara kita tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar. Malah jika kita kaji dengan lebih dalam, semangat patriotisme ini lebih penting dalam masa sekarang kerana ledakan teknologi dan era globalisasi kini lebih mudah untuk kita terpengaruh. Keadaan ini lebih genting lagi apabila kesedaran mengenai patriotisme di kalangan rakyat Malaysia semakin terhakis akibat sikap individualistik dan materialistik. Apabila rakyat tidak cintakan negara, mereka lebih senang dipengaruhi dan dipecah belahkan. Justru itu, semangat patriotisme ini perlu tersemat dalam sanubari rakyat Malaysia dan dihayati sebaik mungkin. Lebih malang lagi, sebilangan ataupun hampir keseluruhan pelajar-pelajar sekolah sekarang tidak menganggap pelajaran sejarah itu penting seperti sains dan matematik kerana ianya tidak mempunyai nilai komersialnya. Sejarah dianggap lapuk dan ketinggalan zaman oleh para pelajar zaman sekarang dan tidak begitu sesuai pada zaman milenium ini. Tanggapan seperti inilah yang perlu diperbetulkan oleh guru-guru, pensyarah dan pemimpin negara agar tidak menjadi suatu bangsa hanyut yang hanya tinggal nama saja. Kerana kesedaran sejarah adalah prasyarat kepada patriotisme. Orang yang tidak mengetahui dan memahami sejarah sukar menjiwai semangat patriotisme. Salah satu kaedah yang sesuai untuk menyemai semangat patriotisme di kalangan masyarakat adalah kembali kepada sejarah. Memahami sejarah dan liku-liku perjuangan pejuang kemerdekaan dan para pemimpin pada zaman dahulu agar dapat meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap negara sendiri. Semangat patriotisme dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang mempunyai generasi-generasi yang berkebolehan dalam Berbagai pihak, berbagai bidang. Ya. Contohnya generasi Y, generasi X dan generasi-generasi yang lain. Seterusnya, Malaysia juga dengan semangat patriotisme, Malaysia mampu mempunyai rakyat yang mempunyai semangat patriotisme yang tulen, jitu dan luhur kepada negara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih di atas kupasan itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, yang tadi kita dengar bagaimana perkongsian panel kita yang keempat menekankan bagaimana jiwa yang kental
dan semangat yang tinggi terhadap kecintaan terhadap negara kita ini adalah merupakan satu benda yang sangat penting agar generasi Y tidak mudah dieksploitasikan oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, itu satu perkongsian yang cukup hebat. Kita berikan tepukan di atas round yang pertama ini. Dan saya percaya walaupun tajuk ini cukup besar, ya, kalau kita tengok patriotisme ini diambil dari satu perkataan Yunani sebenarnya. Petris, perkataan asal daripada perkataan Yunani ataupun Yunan, dan yang membawa makna seperti mana kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita ada round yang seterusnya, dan sebelum kita pergi round yang seterusnya, insya-Allah pihak penganjur akan menyediakan klip tayangan video untuk kita terus menghayati, dan insya-Allah selepas daripada klip tayangan video ini kita ada round yang seterusnya, itu round yang kedua untuk kita sama-sama dengan panel yang kedua, yang panel seterusnya. Baik, terima kasih. Kita saksikan bersama. Demi tanah yang bertua, harap kerajaan dapat memberikan peluang yang sama rata kepada semua warga negara agar dapat menikmati peluang pendidikan di semua peringkat, dan pembelajaran haruslah mudah dan tidak menyukarkan anak-anak kita. Jadi kita pelbagaikan cara mencungkil bakat-bakat ini agar tidak sia-sia dan semua bakat dapat digunakan sepenuhnya. Kami berharap agar kerajaan memberi peluang kepada generasi Y sebagai contoh memberi peluang pekerjaan. Kenapa? Melalui peluang pekerjaan kita dapat mengurangkan pengangguran dan seterusnya kita boleh mengatasi masalah inflasi negara kita. Harapan saya terhadap kerajaan ialah kerajaan dapat menyediakan sistem kurikulum yang lebih menyeluruh yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial agar kita dapat melahirkan lebih banyak generasi yang model insan gemilang berminda kelas pertama. Ingin kerajaan untuk menyediakan lebih banyak pekerjaan kerana banyak remaja-remaja ataupun belia sedang menganggur di luar sana. Kerajaan harus pikirkan bagaimana remaja-remaja begitu bersusah payah untuk mencapai tahap yang begitu tinggi untuk mencari semata-mata untuk mencari kerja sahaja. Harapan kami agar kerajaan membuka peluang lah untuk graduan-graduan generasi Y, fresh graduate orang cakap begitu. Let's say dorang ambil pekerja, adalah tempo macam trial untuk latihan sebelum dorang dapat jawatan tetap lah begitu lebih kurang. Kami sebagai belia mengharapkan agar kerajaan memberi perhatian sepenuhnya kepada belia-belia daerah ataupun belia-belia Malaysia, di mana belia-belia masa sekarang memerlukan sesuatu platform untuk belia mengetengahkan karier, kreativiti dan kebolehan belia itu sendiri. Terima kasih. Kita bersama-sama sekali lagi dalam forum ini, dalam bual bicara bersama dengan panel-panel yang telah terpilih daripada mewakili generasi Y di setiap institusi pengajian yang ada di daerah Sandakan ini. Baik, kita masuk sekarang round yang kedua. Bila kita berbicara tentang negara kita Malaysia ini yang mempunyai etnik yang cukup banyak, lambang kepada perpaduan bukan saja dalam negara kita yang harus kita banggakan, bahkan ia merupakan lambang perpaduan sejagat, global, yang mana kalau kita tengok tidak ada negara yang lain selain pada negara kita di Malaysia ini yang begitu ramai, banyak etnik dan suku kaum bangsanya berbanding dengan negara-negara yang lain yang ada wujud di muka bumi ini. Namun bila kita berbicara soal perpaduan negara ini, ya, kalau dalam konteks pandangan generasi Y, ya, yang boleh membawa kepada perpaduan negara, sebab kita tahu dalam segi kehidupan yang berkecamuk ini, bangsa yang terlalu banyak, etnik yang berbilang kaum ini, sudah pastinya kita akan berdepan dengan berbanyak risiko, cabaran bagi mewujudkan sebuah negara yang penuh dengan perpaduan, keharmonian. Jadi mungkin saya rasa panel yang kedua ini dalam round yang kedua, panel yang pertama dalam round yang kedua ini, beliau ada resepinya bagaimana kita membicarakan soal perpaduan dalam negara kita yang penuh dengan etnik yang banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya memulakan perbicaraan saya mengenai perpaduan kaum, izinkan saya Tuan Moderator untuk Silakan. berpantun sebentar. Oh, pantun juga ya? Pantun. Okey, hadirin-hadirin sekalian. Kelopak dahlia berseri warna, penyeri hiasan putri tempawan, generasi belia penguku wahana, teras landasan agenda perpaduan.
Lagi. Ya. Pohon mengkudu tinggi melampai, bilah mengkawan dilanggar rusa. Belia sepadu wawasan dicapai, menjana perpaduan penguku nusa. Masya. Baiklah hadirin dan hadirin sekalian, marilah kita terus kepada topik perpaduan kaum. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, marilah kita memahami dulu apa arti itu perpaduan kaum sebenarnya hadirin dan hadirat. Yang pertama, perpaduan. Secara umumnya, perpaduan didefinisikan sebagai satu situasi atau proses di mana seluruh masyarakat tidak kira agama, bangsa dan wilayah menjadi satu dan memberikan komitmen yang tinggi dalam membentuk identiti negara berlandaskan pelembagaan persekutuan dan undang-undang negara yang telah dirancang oleh para pemimpin kita sendiri. Kesan daripada perpaduan ini, hadirin dan hadirat sekalian, kita dapat lihat wujud nilai kebersamaan antara masyarakat dan juga semangat cinta akan negara. Sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian, semangat ini dan nilai kebersamaan inilah yang harus kita terapkan dalam generasi Y zaman sekarang. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya adalah kaum. Kaum di sini dapat didefinisikan sebagai satu kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan dari segi budaya, kepercayaan dan rupa fizikal. Misalnya, antara contoh kaum yang kita dapat lihat di Malaysia, khususnya di Sabah, yaitu etnik maafkan saya. Ya, teruskan. Antara kaum yang ada di Malaysia contohnya Melayu, Cina, India dan tidak juga ketinggalan kaum-kaum yang berada di Sabah dan Sarawak di mana kita mampu bersama-sama mewujudkan satu perpaduan. Disitulah semangat patriotisme itu timbul hadirin dan hadirat sekalian. Jadi pendapat saya mengenai perpaduan kaum itu sendiri adalah merupakan satu proses di mana semua kaum yang dikira sebagai masyarakat yang terdapat dalam satu negara menjadi satu membentuk satu negara dengan mengamalkan ideologi yang sama hadirin dan hadirat sekalian ataupun mengamalkan dasar perlembagaan dan rukun negara yang telah dirancang. Hadirin dan hadirat sekalian, saya membagi contoh di sini di hadapan kita yaitu saya sendiri berbangsa Dusun dan kawan saya sini berbangsa Bugis. Dan kami di sini mampu bersama-sama berbincang, melakukan forum. Di sinilah kita dapat lihat perpaduan itu dapat terbina sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian. Ini satu poin yang cukup bagus ya. Ya, patut kita bagi tepukan atas poin ini. Ya. Baiklah, saya teruskan kepada contoh yang seterusnya, yaitu pada tahun lalu senarai 42 etnik dan lebih 200 sub-etnik di Sabah diserahkan kepada kerajaan untuk mendapatkan pengesahan sebelum dikemukakan kepada kerajaan persekutuan ataupun jabatan pendaftaran negara untuk diwartakan. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita dapat lihat sendiri di negeri Sabah ini terdapat berbagai etnik yang kita dapat kenali dan pelajari tentang budaya mereka sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, keperpagaian kaum dan etnik bukanlah satu alasan untuk perpaduan itu tidak mampu dicapai sebenarnya. Dan apabila perpaduan itu mampu dicapai, ia akan menjurus kepada semangat patriotisme. Terima kasih. Seterusnya hadirin dan hadirat sekalian, saya memberi contoh sejarah tentang pembentukan Malaysia. Yaitu secara umumnya kita tahu secara rasminya Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1957 di mana Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura digabungkan. Tetapi para hadirin dan hadirat sekalian, pada tahun itu terdapat masalah perpaduan ataupun permasalahan kaum yang harus ditangani oleh para pemimpin pada masa itu. Akhirnya, peristiwa hitam yaitu pada 13 Mei 1969, yaitu rusuhan kaum telah berlaku di mana peristiwa ini juga dikaitkan dengan pilihan raya umum 1969. Pada masa tahun itu, terdapat banyak kerosakan dan kehilangan nyawa yang telah berlaku.
Hadirin dan hadirin sekalian, walaupun generasi Y tidak mengalami sebarang pengalaman mengenai peperangan, pertumpahan darah pada tahun tersebut, tapi generasi Y, saya yakin anda tidak mahu peperangan itu sekali lagi berlaku dan sejarah itu berulang kembali. Oleh itu hadirin dan hadirat sekalian, di sini saya ingin katakan perpaduan kaum itu haruslah dititik beratkan dan dipupuk dalam masyarakat sekarang, khususnya kita generasi Y, kerana anak muda sekarang segelintirnya tidak faham erti perpaduan itu sehingga gemar sekali memberikan kenyataan palsu di laman sosial yang berbawakan perkauman sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, saya juga ingin katakan tanpa perpaduan yang kukuh, pelbagai masalah boleh timbul sehingga mampu menjatuhkan sesebuah negara itu sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, sebenarnya melalui perpaduan kaum ini kita mampu memperolehi pelbagai manfaat, misalnya melalui perkongsian ilmu, pengalaman dan perkongsian kemahiran. Dengan adanya perkongsian ini, hadirin dan hadirat sekalian, ia mampu mewujudkan persekitaran yang selamat dan harmoni tanpa peperangan. Itulah generasi Y yang alami sekarang ini. Diberikan keselesaan tanpa perasaan takut hari-hari keluar melakukan aktiviti seharian, mampu melakukan apa saja aktiviti yang diingini. Okey. Kesan daripada perkongsian ilmu ini, hadirin dan hadirat sekalian, terdapat pelbagai manfaat yang kita perolehi. Misalnya yang pertama, iaitu melalui institusi pendidikan tinggi. Pertama, penjanaan idea-idea yang bernas dan berinovatif. Seterusnya adalah penghasilan modal insan sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, modal insan merupakan aset yang paling penting bagi sesebuah negara. Kerana modal insan inilah yang menjadi tonggak dan tongkat untuk membina semua negara yang lebih maju pada masa akan datang. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya adalah dengan adanya perpaduan ini, ia mampu meningkatkan imej negara di mata dunia. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya menarik pelabur dan meningkat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi negara. Dan inilah antara contoh semangat patriotisme, kesan daripada perpaduan itu. Hadirin dan hadirat dan sekalian, kita tentu tahu Malaysia truly Asia. Itulah gambaran yang kita mampu berikan apabila bercerita tentang Malaysia. Sebenarnya hadirin dan hadirat sekalian, perpaduan kaum ini dapat dipupuk melalui berbagai cara, iaitu sambutan perayaan. Di sini kita melalui sambutan perayaan ini kita dapat melihat orang Melayu memakai congsam, orang Cina memakai baju kurung, betul? Dan itu merupakan simbol-simbol perpaduan itu adalah kukuh, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, isu ataupun perkara yang paling penting yang perlu ditekankan dalam perpaduan kaum ini adalah pemahaman terhadap sesuatu budaya itu, hadirin dan hadirat sekalian. Sebenarnya pemahaman terhadap sesuatu budaya itu penting untuk mengetahui pantang larang, untuk mengetahui sensitiviti, untuk mengetahui segala peraturan ketika kita berkomunikasi atau berkawan dengan kaum-kaum lain, hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, perpaduan kaum ini sebenarnya, hadirin dan hadirat sekalian, mampu menepis mentaliti sesetengah orang tentang negara kita, iaitu jikalau negara kita mempunyai pelbagai kaum, pelbagai budaya dan pelbagai agama, kita tidak akan mampu berdiri dan mencapai kejayaan seperti yang kita capai hari ini, hadirin dan sekalian. Ya, terima kasih. Dan sini saya ingin tekankan, generasi Y tidak semestinya tidak mengetahui apa itu erti patriotisme itu, kerana perbezaan umur bukanlah pengukur bagi menentukan seseorang itu mempunyai nilai patriotisme yang tinggi.
Tetapi kita haruslah lihat sebesar mana pengertian dan penjiwaan seseorang itu terhadap nilai patriotisme itu sendiri. Hadirin dan sekalian. Okay. Sekian. Terima kasih panel yang pertama mengupas tentang perpaduan negara. Ya, satu tajuk, satu kupasan yang cukup baik sebenarnya kalau kita tengok ya perpaduan negara dengan kita punya negara yang punya berbagai suku kaum dan kerajaan ataupun pengalaman daripada pemerintahan sebelumnya melihat bagaimana negara kita Malaysia ini perlu ada acuannya yang tersendiri. Sebab tu kalau kita tengok ya para hadirin yang dirahmati sekalian, panel seterusnya, kalau kita mengupas tentang tajuk perpaduan negara ini begitu penting sekali, perlunya ada toleransi sesama kaum. Dan apa yang berlaku kalau kita tengok generasi Y juga mesti punya peranan yang tersendiri dalam mencorakkan negara kita ini menjadi negara yang cukup disegani di peringkat global, yang mempertahankan keharmonian dan suku kaum yang sedia ada itu hidup dalam keadaan toleransi dan hidup dalam perpaduan. Kalau kita tengok dalam sejarah yang berlaku dalam Arab Spring, ya, revolusi Arab yang berlaku baru-baru ini dalam sekitar dalam 4-5 tahun yang berlaku ini di negara Mesir contohnya, ya, negara Mesir yang mula merdeka semenjak Februari 1922, hampir 94 tahun merdeka, hancur sebuah negara yang lama merdeka sebabkan barangkali ada minda-minda yang ada dalam pembentukan kematangan yang diasak dalam minda generasi Y mereka sehingga akan mampu meruntuhkan sebuah negara yang sudah sedia lama merdeka, ya, bertamadun. Begitu juga kalau kita tengok negara Syria yang merdeka sejak 1946, ya, dalam 17 April 1946, hampir 70 tahun menikmati hidup merdeka sendiri. Apa yang berlaku hari ini bila mana minda-minda generasi Y yang dieksploitasikan untuk meruntuhkan balik negara mereka. Ini yang berlaku. Jadi saya rasa ya panel yang kedua bila kita menyebut tentang perpaduan ini sudah pastinya generasi Y di negara kita dia punya acuan yang tersendiri dalam menyelamatkan dan mengukuhkan perpaduan dalam negara kita, mesti mereka ada sumbangan mereka tersendiri ke arah kesejahteraan keharmonian negara kita. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Catherine, Saudari Christine, iaitu generasi Y ini merupakan aset negara, merupakan modal insan yang akan mempertahankan negara di masa yang akan datang. Berkata mengenai tentang sumbangan generasi Y, generasi Y telah memberikan banyak sumbangan. Sebab apa? Generasi Y ini memiliki perasaan, orang kata, berani mencuba untuk menceburi berbagai bidang. Contohnya adalah bidang research and development, iaitu atau dikenali sebagai bidang R&D, di mana bidang ini merupakan bidang pertanian yang akan menghasilkan biji benih yang bermutu untuk diekspor kepada negara yang lain. Apa yang generasi Y sumbangkan ini mendapat memberikan negara kita dapat menjadikan negara kita untuk berdiri bersama-sama dengan negara-negara luar yang telah berjaya. Di samping itu juga dalam bidang permodenan, generasi Y ini telah menyumbang bidang akademik. Contohnya ialah pencapaian dalam peringkat SPM. Bermula dengan bidang akademik inilah Gen Y mampu memberikan sumbangan kepada negara. Contoh yang saya dapat ambil ialah Nur Emelina yang mendapat keputusan SPM iaitu 17A. Dengan keputusan SPM inilah kerajaan memberikan beasiswa kepada pelajar ataupun generasi muda untuk menyambungkan pelajaran ke peringkat luar negara. Setelah habis di peringkat pengajian di luar negara tu, mereka akan kembali ke Malaysia untuk berkhidmat di negara sendiri. Ini secara tidak langsung memberikan sumbangan dan Gen Y sepatutnya menjadikan ini sebagai contoh, terutama sekali adik-adik yang akan menduduki peperiksaan SPM. Dalam bidang kemahiran, saya merupakan pelajar ILP, walaupun saya baru menjejakkan kaki ke ILP ini, namun mengkaji berkait tentang sejarah ILP, iaitu
seorang Gen Y yang mewakili peringkat dunia dalam kemahiran penyejuk bekuan dan penyambat udara. Beliau mampu untuk merangkul ranking keempat peringkat dunia. Hal ini harus dijadikan contoh kepada Gen Y. Pelajar terutama sekali adalah pelajar ILP, termasuk saya dan juga rakan-rakan yang ada di sini. Gen Y juga secara tidak langsung memberanikan diri untuk membuat satu program secara sukarelawan untuk menolong golongan-golongan yang tidak berkemampuan untuk mengikuti program-program NGO, menyertai program-program swasta. Hal ini sebenarnya mampu untuk memupuk juga semangat cinta akan negara. Dengan semangat cinta akan negara inilah Gen Y mampu memberikan sumbangan kepada negara, bukan saja negara tapi juga kepada masyarakat. Sekian itu, Ustaz. Terima kasih. Ya. Generasi Y mampu membawa dan menjulang nama negara di pesada global. Generasi Y juga mampu menghancurkan negara yang kita sayang ini. Tentu satu benda yang bertentangan. Bagaimana kita nak mencorakkan generasi Y kita? Sudah tentu kita punya acuan yang tersendiri. Kita kena melihat sejarah, kita kena melihat perjalanan ketamadunan negara dan bangsa kita pastinya. Kalau tadi panel kita pertama disentuh tentang 13 Mei berlakunya rusuhan perkauman yang cukup menggemparkan dan mengganggu-gugat keamanan dan keharmonian negara kita Malaysia. Peristiwa besar ini telah dilihat dalam satu skop kacamata ataupun kanta dalam skala yang besar dalam pandangan kerajaan ketika itu. Ya, kalau kita tengok ini berlaku dalam 13 Mei dan sehingga terwujudnya lah rukun negara yang kita ikrarkan selama ini yang terdiri daripada 5 perkara dalam rukun negara itu. Dan kalau kita boleh mengimbau kembali bagaimana rukun negara ini telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970. 13 Mei berlaku pada tahun 1999. Pada 31 Ogos 1970 telah diisytiharkan ataupun diwartakan tentang rukun negara ini. Dan ekoran daripada itu, ya, kerajaan ketika itu melihat perlunya ada perpaduan di kalangan seluruh kaum yang ada dalam negara Malaysia ini diikat dalam satu rukun kenegaraan yang mungkin ini insya-Allah kita akan dengar bagaimana kupasan daripada panel ketiga mengenai rukun negara. Silakan. Alhamdulillah bertemu kita lagi di pusingan yang kedua dan terima kasih Tuan Moderator yang menceritakan tentang sedikit latar belakang rukun negara tersebut. Apa yang kita paham sebenarnya dengan rukun negara ini? Dan sejauh mana sebenarnya penghayatan kita terhadap rukun negara tersebut? Walaupun generasi Y pada masa ini tidak berada dalam situasi di mana perlunya dan kepentingan rukun negara itu pada masa tersebut. Pada pusingan ini saya akan menceritakan tentang rukun negara, apakah yang dimaksudkan dengan rukun negara tersebut, bagaimanakah rukun negara itu boleh terbentuk, dan saya akan mengupas serba sedikit mengenai apakah prinsip-prinsip rukun negara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jika kita berkata dengan rukun, apakah yang kita paham tentang rukun ini? Sebagai contoh yang kita boleh paham, rukun ini adalah benda yang perlu ada yang melambangkan sesuatu benda tersebut. Boleh faham? Rukun ini adalah suatu benda yang perlu ada untuk melambangkan benda tersebut. Kita ambil contoh institusi-institusi pendidikan yang hadir pada hari ini. ILP. Jika tanpa kemeja warna biru ini bukan pelajar ILP. Kan? Betul kan tuan-tuan dan puan-puan? Tanpa baju putih ni bukannya pelajar daripada college community. Jadi maksudnya, jika kita berkata tentang rukun, jika kita katakan itu, benda itu, kita akan ingat satu benda lain. Yang itulah dimaksudkan dengan rukun ini. Jadi, rukun negara ini bermaksud
Jika kita katakan Malaysia, kita tahu rakyat Malaysia ni bagaimana ciri-ciri dia. Dan inilah sebenarnya menjawab persoalan saya di pusingan yang pertama, Tuan Moderator, bahawa ciri-ciri yang ada pada Gen Y yang telah memberi sumbangan yang begitu tinggi kepada negara, mempunyai jati diri sebagai warga negara Malaysia dengan mengamalkan prinsip-prinsip yang ada dalam rukun negara. Jelas di situ bahawa bagaimana rukun negara itu membentuk Gen Y yang mampu menyumbangkan semaksimum mungkin terhadap negara tanah air ini untuk menunjukkan manifestasi mereka cinta akan tanah air. Baik, jelas terhadap konsep rukun tersebut. Baiklah, kita masuk tentang sejarah serba sedikit rukun negara. Rukun negara kita akan ingat dengan bunga raya. Kenapa? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa rukun negara kita kaitkan dengan bunga raya? Ya, beri ketepukan pada saudari di hadapan ni. Dia katakan bunga raya mempunyai 5 kelopak dan itulah melambangkan rukun negara yang ada 5 prinsip. Jadi jelas bahawa kita tahu rukun negara itu ada 5 prinsip dan perlu kita amalkan. Kalau kita pernah dengar lagu 5 prinsip rukun negara harus menjadi amalan hidup kita. Jadi maksudnya sebagai warga negara Malaysia, kita mempunyai rukun, kita mempunyai prinsip-prinsip yang perlu kita amalkan dalam menjadi warga negara Malaysia. Tak kiralah sama ada kita generasi X kah, Y kah, Z kah, unknown kah. Yang penting, walau kita sebagai warga negara Malaysia perlu mengamalkan prinsip-prinsip ini. Okey, kita terus. Maksud rukun negara lagi ialah dia merupakan ideologi untuk mewujudkan persefahaman di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Saya nampak ada kaum India, ada kaum Cina dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Dan inilah kepentingan rukun negara di mana dia mewujudkan persefahaman di kalangan masyarakat yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa juga rukun negara ini perlu? Kenapa rukun negara ini perlu kita amalkan? Sebagai tuan moderator telah terangkan tadi, rukun negara telah diisytiharkan pada 30 Ogos 1970 kan tuan? Ya. Sebenarnya tujuan rukun negara ini dibuat, digubal, diadakan adalah untuk mengembalikan keamanan, menegakkan undang-undang dan memupuk suasana harmoni yang seperti yang sedia ada ini atas dasar saling mempercayai antara satu sama lain di dalam kalangan masyarakat kita. Kita sedia maklum bahawa Malaysia negara yang pelbagai etnik. Dan pelbagai etnik ini pelbagai sensitiviti. Dan jika kita sentuh, kita provokasi sensitiviti ini, nescaya dewan ini pun akan terbalik. Ya bosku, terbalik tu. Tapi jangan kasih terbalik lah. Ya. Dan saya percaya Gen Y yang ada di hadapan saya ini begitu mengamalkan rukun negara dan tidak ingin mengulangi peristiwa 13 Mei 1969 seperti yang saudara Christine beritahu sebentar tadi. Jadi sebelum kita lebih panjang mengulas tentang prinsip-prinsip rukun negara ini, bagaimana sebenarnya rukun negara ini wujud? Kita lahir-lahir ada aja rukun negara. Lahir-lahir kita pergi sekolah, kami berikrar kepercayaan kepada Tuhan. Apa-apa benda ni tiba-tiba kita perlu tahu pasal rukun negara. Jadi saya akan bawakan bagaimana rukun negara ini boleh wujud. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, rukun negara ini dia wujud setelah
perbincangan di antara pemimpin-pemimpin kita pada masa itu, pemimpin-pemimpin negara. Mereka berbincang, berdialog, melakukan berbagai siri-siri perbincangan dengan pelbagai pihak, termasuklah golongan-golongan profesional, tokoh-tokoh agama, wakil-wakil kaum, dan wakil-wakil dari setiap negeri. Dengan satu tujuan, di mana kita ingin mewujudkan persefahaman di kalangan masyarakat yang berbilang kaum ini. Masyarakat yang pelbagai perbezaan, namun kita tetap bersama dalam satu nama, yaitu warga Malaysia. Baiklah Tuan Moderator, saya rasa jelas bagaimana sejarah dan definisi rukun negara tersebut. Jadi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan masuk kepada prinsip-prinsip yang ada dalam rukun negara. Ada berapa prinsip rukun negara? Tidak dengar, ada berapa? Baik, Anda masih bersama dengan saya. Kita ada 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir sekali, betul, kesopanan dan kesusilaan. Jadi saya percaya, tanpa prinsip-prinsip yang ada, tanpa prinsip-prinsip ini dalam diri kita, generasi Y, kita tidak akan berada di situasi ini. Kita tidak akan berada dalam suasana yang harmoni dan bersama. Oke, termasuk kepada kepercayaan kepada Tuhan. Di dalam perlembagaan, Tuan Moderator, saya pasti Tuan pun betulkan saya jika silap. Kita ada 2 minit lagi, insyaAllah. Perlembagaan memperuntukkan bahawa agama Islam sebagai agama persekutuan. Namun, agama-agama lain dan kepercayaan lain masih boleh diamalkan dengan harmoni. Kerana negara bangsa kita, negara ini diwujudkan di atas dasar kepercayaan kepada Tuhan. Mengakui bahawa ada wujud sebuah kuasa yang begitu besar dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, tanpa agama, runtuhlah kepribadian seseorang. Maksudnya kita dapat lihat bahawa generasi kita semua ada agama. Tak kira ada agama Kristian kah, agama Islam kah, Hindu kah, Buddha kah, kita tetap memegang satu kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Nampaknya masa telah mencemburi, boleh Moderator? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, saya akan highlight satu poin yang paling penting, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Di mana kesetiaan kepada raja dan negara ini bukan bermaksud kepada raja dan negara sahaja, namun kepada pemerintah, pucuk pimpinan yang sedia ada. Saya faham, kita jiwa muda. Kalau kita tidak suka, apa kita mau? Tidak dibagi, kita memberontak. Kan itu kita kan? Begitu juga generasi ini, jika kita tidak dapat apa yang kita mau, kita akan cuba, kita akan, kalau bilang orang sini, kalau ada peraturan, kita langgar siapa? Kan? Namun, taat kesetiaan kepada pemimpin dan raja kita, kepada negara ini untuk mengekalkan perpaduan adalah sangat penting. Jika kita betul-betul ingin mengubah pucuk pimpinan yang sedia ada, gunakan saluran yang betul. Saya percaya pada PRU akan datang, semua yang ada di hadapan sini akan mengundi. Jadi jika betul kita ingin merubah kepimpinan, tidak perlu demonstrasi, tidak perlu tunjuk perasaan. Tunggu PRU akan datang, kita ubah secara demokrasi dan mengikut perlembagaan undang-undang. Dan itulah menunjukkan bahawa kita ini warga negara yang sopan dan mempunyai adab dan berdisiplin, menghormati undang-undang
yang sedia ada dalam negara. Ya. Sekian. Baik, kalau dibayangkan sebagai generasi Y, ya, beliau coba tonjolkan generasi Y ini dia punya integrasinya tersendiri, integritinya yang tersendiri. Generasi yang digambarkan sebagai generasi yang berakhlak, yang boleh mencorakkan negara yang lebih baik dari segi keharmoniannya, kerukunannya. Baik, kalau kita sebut tentang bagaimana mempertahankan, tadi panel kita yang ketiga dia sebut bagaimana ada prinsip-prinsip dalam kerukunan negara itu dan bagaimana kita nak mempertahankan benda itu sudah tentu kita yang dikenali sebagai generasi Y yang telah disebut oleh generasi panel kita yang ketiga tadi, generasi yang kuat memberontak, ya. Dan Nabi SAW, kalau saya boleh kongsikan satu hadis Nabi SAW, dia menggambarkan bahawa golongan muda ini katanya asy-syababu syu'batun minal junun. Golongan muda ini ada satu cabang daripada gila. Tapi saya tidak mengatakan generasi ini gila, tapi bayangan Rasulullah bahawa golongan muda ini dia yang dipanggil kegilaan remaja kegilaan itu, ya. Dan bagaimana kita lihat kalau kita sebut orang gila ini orang yang tidak waras. Tapi generasi Y ini bagaimana dididik, ya, dengan cara acuan yang terbaik, sudah pasti kita boleh melahirkan generasi Y yang mampu sebagai tonggak kepada keamanan negara kita. Dan dalam soal ini, ya, dalam kita mempertahankan rukun negara kita, prinsip, toleransi agama, suku kaum dan sebagainya, sudah tentu kita akan berdepan dengan cabaran. Sebab kita adalah generasi Y yang dikenali sebagai generasi milenium, Betul. generasi internet, generasi yang dikatakan maklumat di hujung jari, ya, dunia cyber, generasi yang digambarkan sebagai dunia generasi alam maya. So, bila kita menyebutkan ini, sudah tentulah kita berdepan dengan berbagai cabaran dan cabaran yang boleh menggugat kita punya ketahanan sebagai generasi Y. Mungkin, saya yakin dan percaya generasi panel kita yang keempat ni, dia ada resepinya tersendiri. Bagaimana generasi Y mempertahankan diri mereka dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kerukunan negara kita ini dalam mendapati cabaran media sosial masa kini. Silakan. Okay. Terima kasih Tuan Moderator. Sekali lagi bertemu kita dalam pusingan kedua. Kita telah mendengar ketiga-tiga panel telah mengulas tajuk masing-masing, di mana panel pertama mengulas tajuk perpaduan kaum, panel kedua mengulas tajuk sumbangan generasi Y, dan panel ketiga mengulas tentang rukun negara. Okey, baiklah, beralih kita kepada tajuk yang keempat, iaitu cabaran generasi Y menghadapi media sosial. Saya yakin dan percaya di dalam dewan ini hampir 99% mempunyai telefon pintar. Telefon pintar ini tidak, maksud saya telefon pintar ini orang selalu bilang paling cikai pun mesti ada media sosial, yaitu WhatsApp, WeChat, Telegram dan sebagainya. Baiklah, seperti yang kita tahu, kita sebagai generasi Y mudah terpengaruh dengan media-media sosial yang di mana banyak memviralkan benda-benda yang tidak semestinya betul dan ada yang betul. Seperti baru-baru ini ada orang memviralkan tentang tenaga nasional berhad, di mana ada pengguna elektrik membuat aduan kerana bil elektrik meningkat naik. Ada orang yang tidak bersalah telah memviralkan dan mengatakan TNB sengaja mengambil keuntungan daripada kes yang berlaku di Semenanjung Malaysia, iaitu kes El Nino yang seperti kita tahu merupakan kes pemanasan global yang meningkat, yang orang cap ni kuat. Bersangatan. Melalui viral ini, ramai pengguna-pengguna elektrik marah kerana mereka percaya dengan viral yang tidak betul ini, kerana dorang menganggap
viral ini betul yang Okey tuan. Tenaga Nasional Berhad itu mengambil keuntungan daripada kejadian El Nino. Seterusnya, kes yang kedua pula ialah kes tabung haji, di mana baru-baru ini banyak penabung di tabung haji mengeluarkan duit simpanan masing-masing kerana percaya terhadap viral yang mengatakan dorang punya simpanan itu akan dipotong melalui PTPTN. Sebab kalau kita tahu seperti yang kita belajar dalam agama Islam, kalau kita ke haji, kalau kita mau menunaikan haji, kita perlu melangsaikan hutang-hutang terlebih dahulu. Jadi ramai pengguna media sosial percaya yang PTPTN ini mengambil inisiatif ini untuk memotong pinjaman dorang daripada tabung haji. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penabung-penabung tabung haji yang ramai itu merupakan dari generasi X ataupun yang lebih berusia daripada kita. Generasi ini tidak terlampau tahu mengenai media sosial. Jadi apabila dorang nampak sesuatu yang begitu, dorang jadi terpengaruh, jadi mudah terpercayalah dengan itu. Oleh kerana penabung-penabung ini telah mengeluarkan simpanan, nama dorang telah dikeluarkan daripada senarai menunaikan haji. Dan untuk pengetahuan, jika dorang menabung balik, dorang punya jumlah untuk menunaikan haji itu 86 tahun. Yang mana penabung-penabung yang mengeluarkan duit ni sudah berusia 50. Jadi kalau giliran tu mungkin sudah dah dapatlah untuk anu. Ya. Aduh. Seterusnya media sosial ini banyak menyebarkan maklumat palsu. Seperti baru-baru ini yang kita tahu ada orang memviralkan yang pelakon terkenal iaitu Awi telah meninggal, padahal yang seperti diberi kenyataan oleh Awi sendiri bahawa beliau sedang menjalani rakaman untuk Bikers Kental 2. Dan juga Mr. Oz yang diviralkan meninggal, sepatutnya belum lagi. Seterusnya, media sosial kini merupakan media yang tanpa sempadan. Maksudnya kalau kita mau berchat dengan orang yang di luar negara, mudah sudah. Tidak macam dulu kita perlu hantar surat, perlu lalui jalan-jalan laut. Saya ingin mengambil satu contoh media sosial yang bagus, yaitu Telegram. Menurut pensyarah saya, yang saya minta pandangan, Telegram ini merupakan suatu media sosial yang bagus, yang boleh menggantikan aplikasi Gmail. Kerana dengan Telegram ini, kita boleh menghantar dokumen-dokumen kerja dengan secepatnya. Tidak perlu login Gmail dan sebagainya. Untuk keseluruhan cabaran generasi Y mendepani media sosial, kita balik kepada tajuk utama kita, iaitu patriotisme. Tanpa semangat patriotisme, benda-benda begini akan berlaku lagi dan lagi. Apabila kita mempunyai semangat patriotisme, kita mampu untuk melawan anasir-anasir luar, kita mampu untuk menghalang media sosial ini daripada mempengaruhi kita. Kita tidak akan mudah percaya tentang viral. Ya, viral itu ada yang betul, tapi kita perlu selidik
dalam dengan lebih mendalam lagi agar kita boleh viralkan agar benda itu menjadi manfaat dan bukannya menjadi sebab kejatuhan negara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kejatuhan sebuah negara bukan saja disebabkan oleh rasuah, tapi juga dari segi viral ataupun dari segi fitnah-fitnah yang disebarkan menerusi media massa atau media sosial. Apapun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu perkongsian yang cukup hebat, yang cukup istimewa yang kita kongsikan bersama dengan tuan-tuan sekalian. Ya, bagaimana kita punya ahli panel membincangkan tentang topik yang cukup besar sebenarnya. Barangkali tajuk ini mencabar jiwa mereka yang cuba dimatangkan untuk menjadi jiwa yang besar. Ya, kalau kita tengok tentang patriotisme, tentang rukun negara, yang baru tadi cabaran tentang media sosial kita yang akan dihadapi oleh generasi Y ini. Ya, sebab kalau saya boleh tinggalkan sedikit fikiran kepada audiens sekalian, para penonton sekalian ataupun para panel kita. Kita sebagai generasi Y, hari ini bagaimana kita nak manfaatkan masa dan apa yang kita miliki hari ini. Kalau ibu bapa kita bagi kita RM200 dan dia bagi masa selepas 4 jam nanti baru balik ke rumah. Apa yang kita boleh buat dengan masa 4 jam dengan RM200 itu? Kita fikirkan bersama, kita renungkan bersama. Barangkali dengan 4 jam dengan RM200 itu, kita sebagai generasi Y yang matang, yang berjiwa besar, yang berintegriti tinggi, yang punya budaya yang mulia, nilai-nilai yang mulia dalam diri kita manfaatkan 4 jam itu di mana kita berada dalam masa 4 jam. Dengan kewangan yang kita miliki RM200. Atau sebaliknya, adalah kita menghabiskan masa kita dengan penuh kelalaian selama 4 jam dengan RM200 tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita menyadari generasi Y sebagai generasi yang inginkan kebebasan melalui pilihan dan juga bersuara. Ya, menghargai keterbukaan, ketulusan dan integriti, kecenderungan kepada collaboration dan hubungan antara satu sama lain, interaktif dan inginkan sesuatu secara pantas ataupun speed. Baik, saya buka seluas-luasnya kepada para penonton, para hadirin, para peserta kita yang mengikuti bual bicara kita pada tengah hari pagi ini. Untuk saya buka laluan untuk kita ajukan soalan kepada keempat-empat panel kita ini, sebab 4 panel kita ini hanya ada lebih kurang 4 atau 5 minit saja untuk menjawab soalan para hadirin. Untuk itu saya buka hanya 4 soalan saja. Saya persilakan dengan segala hormatnya. 4 soalan daripada 4 para penonton. Soalan saya di sini mengenai patriotisme dalam negara kita. Apa yang kita tahu dalam sebelum ini telah berlaku rusuhan seperti 3 yang bersih. Di sini kita dapat negara kita merdeka hanya setakat bebas dari jajahan orang luar. Dari contohnya negara Jepun, hanya itu kefahaman kita. Negara kita merdeka hanya kerana bebas jajahan, tapi telah berlaku banyak kerusuhan segala dalam politik negara, yang segala rusuhan yang berlaku. Jadi apakah pandangan mengenai perkara tersebut? Okey, terima kasih. Ya, boleh ambil note ya. Hello. Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey. Topik forum pada hari ini adalah mengenai semangat patriotism. Okey. Ya, soalannya. Semangat patriotism ni sebagai pelajar dia sudah diterapkan pada sekolah rendah lagi, sehinggalah bilang orang ke institut IPT. Tapi kenapa masih ada di kalangan pelajar? Kita sudah belajar semangat patriotisme ini adalah saling bekerja sama dan hormat menghormati. Tapi kenapa masih ada di kalangan pelajar yang tidak menghormati antara satu sama lain? Tidak menghormati contoh walaupun dia berlainan institut, kenapa dia masih tidak menghormati macam tadi kan, seperti yang kita dengar pada permulaan forum, ada beberapa kenapa ada bu, sedangkan coba untuk forum begini kita saling bekerja sama untuk membantu forum tuh. Oke, saya mau tanya, kenapa masih ada sikap-sikap begitu sedangkan dia sudah dididik bermula daripada sekolah rendah lagi?
Saya mau jawaban untuk itu. Jadi siapa yang perlu dipersalahkan? Adakah pelajar itu sendiri ataupun pendidik tenaga pengajar itu sendiri? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus pada soalan dia. Okey, pada pendapat panel, kita tahu bahawa sekarang ni negara kita sudah mencapai kemerdekaan. Tapi pada masa sekarang ni kita dapat lihat banyak sangat rusuhan yang berlaku, termasuk dari aspek siswa dan siswi sendiri. Jadi Banyak berlaku rusuhan. banyak berlaku rusuhan. Okey, di kalangan siswa-siswi. Okey. Okey. Adakah dengan peristiwa rusuhan ini negara kita telah mencapai 100% kemerdekaan yang sebenar? Terima kasih. Okey, soalannya lebih kurang macam soalan yang pertama tadi ya. Nama Nur Hafiza binti Muranuddin dari ILP Sandakan. Soalannya, Okey. Sejak di bangku sekolah lagi, kita sering mendengar tentang wawasan 2020. Apakah pandangan ahli panel tentang wawasan 2020 dan di manakah kedudukan generasi Y pada masa akan datang yaitu tahun 2020? Apakah pandangan panel yang mungkin saya kongsikan soalan ini dengan panel yang keempat mengenai wawasan 2020. Di manakah generasi Y dalam mendokong wawasan ini? Ataupun di manakah sekarang wawasan 2020 ini bersama dengan generasi Y? Baik, kita pergi untuk 3-4 minit, boleh? Soalan yang pertama, mungkin... Okey, saya menjawab kepada soalan yang pertama tadi, yaitu mengapa masih lagi ada rusuhan dalam kalangan rakyat Malaysia, betul bukan? Okey, di sini kita lihat kepada dua aspek. Yang pertama yaitu kita lihat pada individu tersebut. Yang kedua adalah kita berbalik pada nilai patriotisme itu. Jikalau kedua-dua perkara ini dikait, yaitu individu tersebut mempunyai sikap patriotisme yang tinggi, yaitu menghormati undang-undang dan perlembagaannya telah dirancang oleh negara, saya yakin perkara tersebut tidak mungkin akan terjadi kerana tingginya sifat menghormati kaum yang ada di dalam Malaysia ini. Sebaliknya, perkara tersebut seperti rusuhan tersebut tidak akan berlaku, malah akan diselesaikan melalui perbincangan secara beretika. Hadirin dan hadirat sekalian. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Harap soalan itu jawapan dia pihak yang menyoal tadi berpuas hati. Baik, soalan yang kedua. Lebih kurang soalan yang kedua tadi. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya menjawab soalan yang kedua, iaitu kenapa masih ada di kalangan pelajar yang tidak menghormati antara satu sama lain dan siapakah yang wajar dipersalahkan? Adakah tenaga pengajar ataupun ibu bapa? Berbalik kepada semangat patriotisme. Sekiranya diri kita tiada cinta kepada negara, tiada nilai menghormati, tiada nilai toleransi antara satu sama lain, sudah pasti akan terjadinya perkara sedemikian. Jadi siapa yang wajar dipersalahkan adalah diri kita sendiri. Sepatutnya kita memupuk semangat menghormati antara satu sama lain. Dan lagi satu, kita perlulah menghayati didikan agama. Kenapa? Setiap agama mengajar kita untuk menghormati. Dan setiap agama juga mengajar kita untuk mencintai negara. Itu sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan ketiga lebih kurang tadi soalannya bagaimana hari ini banyak berlaku rusuhan dan dipelopori oleh golongan mahasiswi yang kita katakan golongan ini golongan cendekiawan, intelektual. Tapi masih mereka berada di pinggiran, di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah bandar melakukan rusuhan. Silakan. InsyaAllah. Apa kata generasi Y? Baiklah, terima kasih kepada saudari Farah di atas pertanyaan beliau sebentar tadi. Jadi maksudnya, kenapa kita masih lihat siswa-siswi ataupun generasi Y terlibat secara terus dan langsung tentang demokrasi pula, provokasi, demonstrasi jalanan ini. Kenapa masih mereka yang berada orang di hadapan? Mudah sahaja. Kita lihat diri kita sendiri. Sesuatu yang baru, best kan? Sesuatu yang percuma, mau kan? Sesuatu yang trending, jom, join, ikut. Jadi itulah kita punya generasi, di mana kita perlu kawal dengan akhlak, dengan agama yang ada, kesopanan dan kesusilaan itu. Kita
Di mana tadi ya? Ya. Kita perlu nih pertimbangkan yang mana baik dan yang mana buruk. Dan yang mana betul, yang mana tidak. Sama ada mengikuti perlembagaan, mematuhi undang-undang, mengikuti etika-etika masyarakat yang ada di setempat. Sebenarnya kalau kita telusuri, sejarah demonstrasi jalanan ini bukan baru bermula di Malaysia. Dia telah bermula di negara-negara luar. Termasuklah seperti yang Tuan Moderator bagi tahu sebentar tadi, bahawa negara Mesir jatuh setelah 94 tahun kemerdekaan. Dia akibatkan pemberontakan, demonstrasi jalanan oleh rakyat dan golongan-golongan belia. Jadi kenapa masih ada itu adalah dari segi kita bukan merasai, menghayati nilai-nilai patriotisme itu dalam diri kita. Jika kita cintakan tanah air kita, kenapa kita perlu merosakkan image-image negara? Jika kita cintakan akan negara kita, kenapa perpaduan yang telah lama wujud ingin kita pecahkan? Jadi berbalik soalan ini, saya rasa saudari Farah, siswa-siswi itu perlu mentelusuri kembali nilai-nilai patriotisme ada dalam diri mereka untuk mengelakkan mereka terjebak dan terikut-ikut trending berdemonstrasi di jalanan. Terima kasih, Tuan Moderator. Okey, terima kasih. Ya, kita pergi soalan yang keempat dengan panel keempat. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Wawasan 20, pandangan generasi Y tentang wawasan 2020. Soalan tadi, apa kedudukan generasi Y pada wawasan 2020? Okey. Wawasan 2020 seperti yang kita tahu ialah Malaysia akan maju pada wawasan 2020. Pertanyaan tadi, apa kedudukan generasi Y pada wawasan itu? Kedudukan kita pada masa itu ialah sebagai orang yang mendukung dan orang yang bersama-sama untuk merealisasikan impian wawasan 2020 itu. Betul. Tapi bagaimana kita mahu untuk merealisasikan wawasan 2020 itu? Tentulah kita harus mempunyai jati diri yang kuat, kita harus mempunyai semangat patriotisme agar kita tidak mudah terpengaruh dan wawasan 2020 ini mampu direalisasikan. Dan kita sebagai kedudukan Gen Y seharusnya mendukung dan menyokong wawasan 2020 ini agar dia dapat direalisasikan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Yang saya boleh simpulkan sedikit atas soalan tadi, bagaimana hari ini berlaku banyak rusuhan. Negara dah maju, negara dah mula membangun, dah menuju kepada negara maju. Ada wawasan 2020, itu sebagai satu frame daripada pemerintah kita, daripada pemimpin kita meletakkan satu target. Pada tahun sekian-sekian kita kena jadi satu negara yang maju, punya pendapatan tinggi, dan kita boleh berdiri sama tinggi, sama maju dengan negara yang maju di luar sana, di peringkat global. Kalau kita tengok, hari ini masih berlaku rusuhan di kalangan mahasiswa itu, golongan cedik kawan. Saya ambil contoh, kenapa hari ini kita sebagai anak, antara konteks kita dengan anak dan ayah ataupun ibu kita, masih berlaku pergeseran di antara anak dengan ibu dan ayahnya. Kita masih boleh melontarkan kata-kata yang agak keras dengan orang tua kita. Sedangkan kita sudah terdidik dengan pendidikan di peringkat awal lagi. Tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kemudian masuk peringkat universiti, institusi pengajian tinggi. Tapi kenapa benda itu masih berlaku? Kenapa ya? Kita sebagai anak masih juga kita boleh bertengking, berteriak dengan orang tua kita. Kenapa? Salah ibu bapa? Salah siapa? Pendidikan dah cukup. Fikir-fikir kami sama. Ya? Sebab kita tidak pernah melihat wajah orang tua kita ini sebagai orang yang banyak berjasa dengan kita. Betul tidak? Sebab itu kita sanggup melontarkan kata-kata yang agak keras, tinggi, tengking, herdik dia. Sedangkan di dunia agama kata jangan sebut benda yang keras dengan orang tua kita. Hatta kita kata pun tak boleh. Tapi kenapa masih berlaku? Kita memberontak bila kata tidak boleh memberontak. Kenapa? Sebab kita tidak pernah faham bahawa kita adalah generasi Y yang punya wawasan dan berjiwa besar. Sebab itu kita mudah dikotak-katik oleh mana-mana pihak. Sedangkan kita sepatutnya generasi Y ini generasi yang banyak menimba ilmu pengetahuan yang terdedah dengan ilmu bidang ilmu keilmuan ini, yang syarat dengan ilmu dan pendidikan sepatutnya lebih matang jauh daripada umur mereka. Wallahualam. Terima kasih. Baik, kita pergi kepada
penggulangan daripada pihak panel yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita bagi masa dalam 2 minit, boleh? Okey, silakan. Terima kasih banyak. Panel yang pertama, penggulangan di atas apa yang dihujahkan tadi. Okey, baiklah, saya ingin memberikan sedikit sahaja kesimpulan mengenai topik patriotisme ini. Seperti yang kita tahu, semangat patriotisme ini merupakan satu nilai yang perlu dipupuk dalam setiap generasi, khususnya generasi Y pada sekarang ini. Kerana untuk meningkatkan jati diri dan perpaduan antara kaum. Sebenarnya dengan adanya perpaduan ini, perpaduan yang kukuh, segala anasir-anasir luar akan mudah ditepis dan segala perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh generasi Y pada masa sekarang ini mampu dielakkan. Sebenarnya di sini ingin saya tekankan sekali lagi, kita haruslah menepis pandangan bahawa generasi Y tidak mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sebenarnya, mentaliti bahawa generasi yang tidak mempunyai semangat patriotisme haruslah ditepis kerana perbezaan umur bukanlah satu faktor yang mengukur bahawa seseorang itu mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sebaliknya, kita lihat sebesar mana pengertian dan penjiwaan seseorang itu terhadap nilai patriotisme itu sendiri. Sekian. Ya, panel yang kedua, golongan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Saya ingin simpulkan sedikit mengenai topik hari ini. Sebagai intihannya, saya berpendapat bahawa Gen Y dari peringkat kanak-kanak hingga ke peringkat sekolah menengah lagi sudah dipupuk dengan semangat cinta akan negara. Dengan sentuhan inilah akan timbul perasaan jati diri dan juga semangat cinta akan negara dalam diri Gen Y. Perkara ini adalah amat penting, maka dengan semangat patriotik inilah didikan agama yang mendalam mampu menjadi benteng kepada generasi Y untuk menghadapi gejala-gejala rasuah. Dengan daya tahan diri, dengan daya cinta akan negara yang sangat mendalam inilah generasi Y mampu membantras gejala-gejala rasuah. Sekian, terima kasih. Ya, panel yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sampai ke sesi penggulungan. Daripada saya dapat simpulkan bahawa dengan menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip dalam rukun negara itu dapat memupuk dan menyuburkan semangat patriotisme di dalam kalangan masyarakat kita, terutama Gen Y yang mewakili kelompok besar dalam negara kita. Jadi oleh itu, saya mengajak rakan-rakan sekalian bersama-sama untuk mengamalkan dan memanifestasikan rukun negara ini dalam kehidupan kita seharian. Jadi Tuan Moderator, saya akhiri dengan serangkap pantun aja, Tuan. Oh, pantun penutup. Pantun lagi. Pergi merantau pekan menggatal, membeli sejambak bunga cempaka. Pemuda hebat, pemudi kental, gabungan mantap, hebat belaka. Terima kasih. Terima kasih. Pantunnya hebat. Panel kita keempat, penggulungan. Apa yang saya dapat rumuskan daripada topik yang kita hari ini adalah untuk menepani cabaran-cabaran di media sosial, kita perlulah mempunyai semangat patriotisme yang kuat agar kita tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah untuk terjerumus dalam negatif media sosial yang banyak memviral-viralkan benda yang tidak sepatutnya. Seterusnya, kita mampu merumuskan patriotisme ini ialah satu semangat yang perlu ada dalam diri setiap individu agar negara dapat maju dan akan menyumbang kepada wawasan 2020. Sekian, Mas. Terima kasih di atas ulasan keempat-empat panel kita yang sudah tentunya memberikan suntikan dan semangat untuk mengenerasi Y yang terbaik. Sudah tentulah kita perlu ada ramuan acuan kita yang tersendiri dalam kita mencorakkan warga negara kita ini menjadi warga negara yang cemerlang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, forum ataupun bual bicara yang baru saja kita langsungkan ini ya sebenarnya adalah merupakan satu indikator
ataupun garis pengukur nilai jati diri serta semangat cintakan negara di kalangan generasi kita masa kini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai khulasah ataupun kesimpulannya, patriotisme merupakan tajuk besar yang kita kongsikan sepanjang hampir sejam lebih tadi. Ia adalah merupakan solidar secara bertanggungjawab atas seluruh nusa bangsa. Adalah realitis, mau dan mampu membina kekuatan bangsa dan menghalang keruntuhan bangsa sendiri dan bangsa orang lain. Patriotisme bermodelkan nilai dan budaya murni kerohanian bangsa, dan juga pada masa kini kita perlu melahirkan keluhuran dalam negara kita. Rasa memiliki identiti diri dan kepribadian negara yang jelas itu sangat penting ya dalam kita membawa hala tuju generasi Y kita ke arah mengharmonikan negara kita. Dan juga patriotisme adalah merupakan wawasan melihat bangsa dalam konteks kecemerlangan, bersedia belajar dari bangsa orang lain, bangsa lain demi kemajuan bangsa dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan perkongsian daripada keempat panel ini memberikan kita semangat, suntikan ya yang bertepatan sebagai generasi Y yang matang, insya-Allah. Apapun saya rakamkan, ribuan terima kasih khususnya kepada Jabatan Penerangan Malaysia, baik daripada Semenanjung Malaysia, Kementerian, dan juga daripada peringkat Jabatan Negeri. Terima kasih tidak terlupa kepada tuan rumah ILP, Institut Latihan Perindustrian yang berikan laluan, kepada seluruh kepada tuan pengarahnya, seluruh warga kerjanya, dan para pelajar yang begitu sporting daripada tadi memeriahkan suasana bual bicara kita pada pagi sampai tengah hari ini. Warga kerjanya, warga pendidiknya, adik-adik yang datang daripada seluruh institusi yang ada di seluruh daerah Sandakan ini, dan pastinya saya berikan bonus ini untuk tepukan yang amat gemuruh kepada anda sekalian sebagai generasi Y yang bakal mempelopori dan mewarisi perjuangan masa hadapan, insya-Allah. Sebagai penutupnya, yang jauh itu angan-angan, yang dekat itu ajal ataupun maut, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang indah itu pastinya salat. Sehingga bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.